Selamat pagi, Shalom, Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita memasuki minggu kedua Advent di tahun 2020. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan, mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 29. Mazmur ini mengajak kita untuk melihat betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada hari ini kita dapat bersama-sama memasuki minggu kedua Advent di tahun 2020. Itu pun terjadi karena rahmat dan anugerah dari Tuhan. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersama untuk menaikkan satu pujian Rahmat Yesus yang Indah, KPPK nomor 316. Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku, dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah, rahmat Yesus yang indah. Yesus lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang berhina, pujilah Yesus 奇妙的救恩，领导世上之人，借救恩我罪得赦，并拯救我灵魂，主为我解脱捆绑，使我得着释放。耶稣奇妙的救恩是我的拯救，主耶稣奇妙无边的救恩，胜过波涛滚滚的海洋，高过最高山岭，美过最美泉源，奇妙救恩中的我属。我不有一生所行的过犯，大过我一切罪过血气，我要主演主生命，我要赞美主生命。Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa,
sandarkan kuasa-Nya, ku jadi milik-Nya. Ku diberi santosanya dan berkat yang kekal. Nama Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Seruan Yesaya untuk mempersiapkan diri ini kemudian digenapkan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan Yesus Kristus meninggalkan sorga mulia dan datang ke dunia. Tetapi hari ini mari kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dalam memperingati kedatangannya yang besar dan akbar. Meninggalkan sorga mulia untuk menebus setiap dosa daripada kita. Mari kita bersama menaikkan pujian KPPK nomor 89, Kau telah tinggalkan sorga mulia. Namun tak ada
saudara-saudari sekalian, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk mengakui segala apa yang telah kami perbuat ya Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, memang kami kadang-kadang sering membuat Engkau sedih ketika kami melakukan dosa. Tuhan, kami mohon daripada pengampunan ya daripada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Sebagai umat yang sudah mengakui setiap dosa kita dan pelanggaran di hadapan Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah pada hari ini yang diambil dari Mazmur nomor 32 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan, Allah tidak hanya menebus setiap kita dari dosa dan pelanggaran kita, tetapi Allah pun memberikan kepada kita kesempatan untuk mempersiapkan diri menanti dengan aktif. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Andi Gunawan dengan tema menanti dengan aktif. Mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian KPPK 240, percaya dan patuh. Serta umatnya yang patuh, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. 没有一天会赢，没有一天赢，能免羡慕，没有以后为主，没有留恋忧虑，能在我心高顺服，心高顺服，你真正以外，不能得耶稣是爱，唯有心高顺服。Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah aku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah, patuh padanya, pasti dikasihnya, hanya percayalah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, sehingga kami boleh sampai di penghujung tahun 2020, memasuki bulan Desember. Dan pada hari ini Tuhan, kami mohon kiranya pencerahan dari-Mu selalu datang mengalir,
Dan hati kami pun terbuka untuk menerima pencerahan dari-Mu Tuhan. Seperti pada hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, menerima pengajaran dan pelajaran untuk membuat kami lebih dekat kepadamu dan lebih dewasa dan lebih siap untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ini doa kami Tuhan, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat ke-8. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan ada teks Mandarinnya, silakan saudara bisa mengikutinya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan. 百良安区的会众们，大家平安。 Hari ini kita patut bersyukur kita bisa memasuki bulan Desember di tahun 2020 ini. 我们非常感恩，我们今天可以进入到2020年的12月。 Dan hari ini kita masih memperingati atau mengingat tentang penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, Minggu 而今天 Adventus. 呢，我们再一次可以回想主耶稣降临的这个降临节的第2周。 Dan di minggu yang Advent kedua ini kita disambut dengan sebuah tema menanti dengan aktif. 在降临节的第2周呢，有一个主题迎接着我们，就是积极的等待。 Nah saudaraku, pekerjaan menunggu atau menanti ini adalah pekerjaan yang membosankan. 那弟兄姐妹们，等待的工作呢，是一个很烦恼的工作。 Semakin lama kita menunggu, semakin gak jelas biasanya. 一般我们等得越久，就越不清楚。 Misalnya kita dijanjikan akan datang panggilan wawancara kerja, tapi tunggu gak datang-datang juga wawancara kerja itu. 比如说，我们要等待着面试的护照，但是等了已久还是没有护照。 Atau kita menunggu kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar, tapi ternyata tanggung jawab kita kecil-kecil terus. 或者我们等待着有人要给我们更大的责任，但是等了好久还是小小的责任。 Nah saya kira satu tips saudara supaya kita itu gak merasa menunggu, tips dari saya adalah jangan menunggu. 那我想到有一个方法让我们不要等待，那就是不要等待。 Atau lebih tepatnya adalah jangan fokus menunggu. 或者更清楚的说到，我们不要专注在等待中。 Nah, misalnya saudara daripada nunggu panggilan kerja, kenapa kita nggak perlengkapi diri kita supaya ketika kita dipanggil kerja, kita siap dengan skill kita. 那比如说，我们比起我们等待面试的护照，为什么我们不给自己装备，使我们在面试的时候预备好？ Nah, itulah yang disebut dengan menanti dengan aktif. 那就是
这就是所谓的积极性的等 Nah, 待。 saya kira juga cara kita menghayati Minggu Advent bukan dengan cara fokus menunggu, tapi fokus bekerja. 那我想我们在如何领会这个降临节呢？就是我们不是专注在等待，而是专注在工作。 Minggu lalu saya khotbah di sebuah jemaat dan saya katakan cara kita menantikan Tuhan datang adalah do your job, lakukan tugasmu. 那上个礼拜我在某个会堂讲道的时候呢，我跟他们说，你们在等待基督的降临，最好的方法就是做你该做的。 Nah, karena ada sebagian orang Kristen yang karena terlalu fokus menunggu, malah nggak kerja, ya, malah menjual segala harta miliknya, malah nggak melakukan apa-apa. 因为有一些基督徒，因为他们太专注在等待当中，反而他们什么都不做，他们甚至拍卖他们所有的，他们什么都没做。 Nah, sekarang hari ini saya mengajak saudara untuk melihat satu sisi yang berbeda, cara kita menantikan kedatangan Tuhan dengan aktif. 那今天呢，我要带领大家从不同的角度来看待这个事情，就是我们要积极性的等待。 Nah, saudaraku tidak perlu sekolah teologi. Kalau Bapak Ibu baca surat Injil Markus yang tadi kita baca, saudara bisa tahu cara kita menanti dengan aktif adalah dengan hidup bertobat. 那我们不用读神学，我们也能够明白，当我们刚才读到这个马可福音的时候，我们知道上帝要我们如何的去活。 Dan Yohanes Pembaptis adalah nabi yang diutus Tuhan mempersiapkan kedatangan Mesias dengan cara membaptis orang yang bertobat. 施洗约翰呢，就是上帝所差派的先知，他是被差派去给所有愿意悔改的人施洗。 Jadi menantikan kedatangan Tuhan dengan aktif adalah dengan cara bertobat. 那我们积极的等待上帝的到来的方法，就是要悔改， Sesederhana itu saudara sebenarnya. 就是这么简单。 Tapi saya nggak merasa puas saudara, saya mau belajar mencoba menggali teks firman Tuhan hari ini. 但是我没有为此感到满意，所以呢，我要更深入的探索。 Dan saya menemukan sebuah tautan atau kaitan yang erat antara menanti dengan yang namanya air. 而我就从中发现到了，这个等待还有水有很亲密的关系。 Saudara lihat kisah Injil Markus ini tiba-tiba dihadirkan sebuah peristiwa seorang bernama Yohanes yang membaptis. 我们看到这个马可福音在那边突然出现了有一个人物，就是施洗约翰，他施洗。 Gereja pada masa kini meneruskan tradisi baptis ini. 现今的教会呢，也一直的传带了这个受洗礼的传统。 Saudara, kalau saya mengajak saudara berimajinasi, 那我要请弟兄姐妹们来幻想， kalau Yohanes Pembaptis hari ini bangkit dari kubur, 如果施洗约翰今天从死里复活的话， lalu melihat gereja-gereja GKI membaptiskan orang, kira-kira Yohanes Pembaptis gimana saudara? 而看到现代的这些印尼基督教会给人受洗的方法，他大概会怎么样？ Saya perkirakan Yohanes Pembaptis akan bingung ya, kok begini ya, kok berbeda dengan waktu aku dulu. 我想他肯定觉得很困扰，为什么是这样，跟我以前的不一 Ini 样？ yang saya sebut ada sebuah jurang masa dan jurang budaya yang menghasilkan praktek baptis yang berbeda. 这就是我所谓的，在这个时代和文化上有差距，导致这个实洗的操作不一样。 Nah, ada rentang waktu ribuan tahun, lalu ditambah lagi warisan teologi Indonesia yang kebarat-baratan. Ini sangat boleh jadi membuat pemahaman tentang baptis ini menjadi bias. 那因为我们跟从前的时代差距几千年，还有我们印尼的神学 Nah, saudara 的 baptis 传统有比较西方化的，导致我们对施洗的理解有所偏差。 Baptis yang dilakukan oleh Yohanes ini sangat syarat dengan kebiasaan orang Yahudi pada zaman sebelumnya. 因为约翰所做的所施的洗呢，蕴含着当代的犹太人的习惯。 Baptis dalam bahasa Yunani baptizo, dalam bahasa Ibraninya tefila, itu artinya mencelupkan atau membenamkan. 那这个
洗礼或者受洗，在它的原文希腊文是 baptizo， 还有希伯来文是 tefillah， 它的意思呢就是浸泡或者是淹没。Nah, di gambar yang saudara lihat di situ ada saya memperagakan, saya mencelupkan tangan saya mencelupkan sebuah mainan ke dalam air. 那如果你们看到的那个图片上呢，我将我的手浸泡在水里，我把玩具泡在水里。 Nah, itu artinya saya membaptiskan tangan saya membaptiskan mainan anak saya. 那个等于我将我的手或者我孩子的玩具泡在水里，给他洗礼。 Dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya ada juga pengertian yang kurang lebih sama. 在圣经旧约当中呢，也有相同的意思。 Ketika saudara-saudara Yusuf bersekongkol mau mencelakai Yusuf, mereka mau mengatakan pada papanya si Yusuf ini mati. 当这约瑟的弟兄们他们同谋要杀害约瑟，他们要告诉他们的父亲约瑟死了。 Lalu jubahnya Yusuf yang maha indah itu dibaptiskan, ya, dicelupkan, dibenamkan ke dalam sebuah darah supaya kelihatan itu habis dimakan binatang. 那他们将约瑟的彩衣泡进了这个野兽的血当中，仿佛约瑟已经被野兽吃了。 Lalu kisah ketika para pengangkut tabut Allah mau menyeberangi sungai Yordan, itu dikatakan para pengangkut ini mencelupkan kakinya atau membaptiskan kakinya ke dalam air. 或者说到那些抬约柜的人，当他们要过约旦河的时候呢，他们的脚进入水中，也可以说他们的脚受了洗。 Masih banyak lagi yang lain, saya nggak sebutkan satu demi satu, saudara. 还有各种各样的例证，我没有一一的说明。 Nah, kata tefillah ini kemudian dipakai dalam ritual ibadah, dalam penyucian umat Tuhan ketika mereka sedang najis atau sedang tidak tahir. 那这个 tefillah 这个概念呢，也用在敬拜当中，就是当那些神的子民他们污秽的时候，需要做的一个操作。 Kalau seorang wanita Yahudi misalnya setiap bulan seminimal 1 kali dia harus melakukan namanya tefillah, ya, karena dia sedang mengalami pendarahan atau menstruasi. 那作为一个女生，她每个月都有经期，那在经期之后呢，她需要经过这个 tefillah。 Nah, setelah dia melakukan semacam sebuah ritual, maka disuruh tubuh dan pakaiannya dibasuh dengan air atau dibaptis dengan air. 那当她经期满了以后呢，她需要给她的身体、给她的衣服洗掉。 Nah, barulah dia boleh masuk ke dalam komunitas umat Tuhan dan beribadah. 之后，她才可以进入到上帝子民的群体当中，才可以敬拜上帝。 Orang yang kena menyentuh mayat, dia dalam keadaan najis dan dia harus menjalani sebuah ritual, lalu membasuh atau membaptiskan pakaian dan tubuhnya, baru kemudian dia bisa dinyatakan tahir. 那一个碰到尸体的人呢，他也会变成污秽，因此他需要先给自己的身体和衣服洗掉，或者可以讲，他需要给他们洗礼，之后他才能够变得洁净。 Nah, Pontius Pilatus juga sama, ketika dia memutuskan untuk membiarkan Tuhan Yesus disalib, dia mencuci tangannya, ya, menandakan dia tidak bersalah. 那本丢比拉多也一样，当他决定让耶稣钉在十字架上的时候呢，他洗手表示他跟这个事情无关。 Itu seperti saya membaptiskan tangan saya nggak berdosa, ini bukan salah saya. 就仿佛他要说，我已经给我的手洗得干净了，洗礼了，这个不关我的事情，我没有错。 Nah, tanpa pembasuhan air, maka mereka yang dianggap najis atau berdosa ini tidak boleh masuk ke dalam komunitas umat Tuhan. 如果他们没有做这个洗礼的这个动作的话呢，他们还是仍然污秽，就没有办法进入到上帝子民的群体中。 Nah, praktik membasuh air ini juga dilakukan oleh para imam, para pelayan Tuhan. 那这个用水洗自己的身体的这个动作呢，也需要被那个祭司们做。
Nah, sebelum mereka melakukan pelayanan, mereka membasuh tangan dan kakinya. 在他们敬拜上帝之前呢，他们也需要将自己的手脚洗干净。 Mungkin mirip dengan teman kita orang Muslim yang melakukan wudhu, yang kurang lebih sama, saudara. 这个跟那些回教徒他们在敬拜之前做的差不多。 Lalu baru kemudian mereka melayani dalam bait Allah. 之后他们才可以到圣殿当中侍奉。 Nah, hukum Taurat ini kemudian berkembang menjadi sebuah tradisi baru. 那这个律法呢，之后又发展成为一个新的传统。 Bukan hanya para imam, ternyata sekarang orang awam juga harus cuci tangan sebelum makan. 那不只是祭司，连平常的信徒，他们都必须在吃饭之前先洗手。 Nah, sampai hari ini orang Yahudi, penganut Yudaisme, mereka mencuci tangan. Bahkan pagi lalu sebelum makan itu mereka mencuci tangan. 甚至到今天，那些犹太教徒呢，他们每一次吃饭之前都要先洗手。 Maka kita lihat peristiwa Yesus pernah dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena murid-muridnya makan tidak cuci tangan. 甚至我们看到有一个事件，耶稣曾经被这个法利赛人和文士责备，因为他的门徒们吃饭前没有洗手。 Karena dianggap tangan ini masih najis, harus dibaptiskan, harus dibasuh dengan air, baru kemudian boleh makan. 因为他们看他们的手呢还是污秽的，所以需要洗礼，需要给他洗得干净了才可以吃。 Nah, satu peristiwa yang unik sekali dalam Alkitab, saudara, ada satu, yaitu kisah Naaman. 那在圣经当中呢，有一个很独特的故事，就是关于乃曼的故事。 Ia sakit kusta, lalu disuruh menemui Nabi Elisa. 他中了大麻风，然后他去找以利沙先知。 Lalu Nabi Elisa bukannya kasih mantra-mantra ajaib ya, tetapi disuruh apa? Disuruh mandi di Sungai Yordan. 那以利沙先知呢，不是给他一些咒语让他好起来，而是让他去约旦河洗澡。 Nah, di sini saya melihat Naaman ini membaptiskan dirinya sendiri di Sungai Yordan selama 7 kali. 乃曼呢，他就将自己在这个约旦河里面受洗7次。 Nah, baptisan ini tidak hanya menyembuhkan Naaman dari kustanya, tetapi juga membawa Naaman menjadi seorang proselit, seorang penyembah Allah Israel. 那这个受洗呢，不只是让乃曼得了医治，也使乃曼成为一个敬拜真神的人。 Nah, seharusnya dari penjelasan saya penjelasan saya, saudara bisa tahu mengapa tiba-tiba Yohanes Pembaptis membaptis. Karena sejarahnya seperti itu. 那所以你们通过我刚才的解释，可以看得出来，为什么施洗约翰在这里突然会施洗？因为呢，之前的 Saudara, 有这样的 Yohanes Pembaptis ini saya lihat malah kalau zaman sekarang dia tuh Yahudi totok atau penganut Yudaisme yang ortodoks ya, yang sangat keras, sangat radikal. 我们可以看到，这个施洗约翰呢，他是一个很传统的犹太人，也可以说是一个犹太教东正教的人。 Dia tahu apa artinya sesuatu atau seseorang dicelupkan ke dalam air. 他非常的清楚明白一个人浸泡在水里的意思是什么。 Itulah sebabnya bertobat bagi masa itu enggak cukup, dia harus dibaptiskan atau dicelupkan ke dalam air. 因此呢，一个人他单单悔改而已不够，他还需要在水里浸泡。 Nah, jadi pertobatan dan baptis atau pencelupan ke dalam air itu adalah satu paket, ya, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. 因此呢，悔改和受洗或者浸水里，那这个是一个不能分开的套餐。 Makanya Yesus memberikan perintah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 因此，耶稣呢，他给下的命令就是你要使万国成为我的民，并且要奉父子圣灵的名给他们施洗。 Jadi dari sini kita tahu bahwa orang yang mau menjadi pengikut Kristus nggak boleh nggak dibaptis. 因此，我们从此能够看见，一个真正要成为上帝的跟随者的人，不可以没有受洗。 Memang mencelupkan orang ke dalam air atau dibaptis itu tidak menjamin seseorang hidup dalam pertobatan.
确实，把一个人浸在水里或者受洗，不能证明这个人真正悔改了。 Saya kira air itu enggak punya khasiat yang magis, itu enggak ada ya saudara. 因为水根本没有这个超能的一个作用，没 Orang 有。 Yahudi punya kolam namanya mikvah, dan orang yang melakukan tefilah atau pembenaman itu mikvah atau air dalam kolam itu enggak punya khasiat magis. 那犹太人他们有那个池在那边密法，他们将这些人在那边施洗，但是那个水根本没有超能的作用。 Jadi enggak ada hubungannya dengan air yang dicelupin batunya Ponari itu saudaranya. Yang katanya kalau airnya dicelupin batunya itu kemudian menjadi punya khasiat menyembuhkan. Enggak ada saudara sebenarnya. 那这个跟那个所谓的波那利它有的那个超燃的石头，听说他去医治用那个水医治人能够得医治，这个一点都没有关系。 Poinnya adalah pencelupan atau pembaptisan ini adalah sebuah perintah, ya, perintah, komando. 重点呢就是这个施洗是一种命令。 Nah, selain itu karena perintah, saudara, manusia itu butuh sesuatu yang bisa dilihat dengan matanya, bisa didengar, bisa diraba untuk meneguhkan sesuatu yang enggak kelihatan. 除了因为命令以外呢，人类也需要有一个用眼睛能够看见、能够摸得着、能够感受到的，来兼顾他的信 Nah, 心。 itu namanya sakramen. 这就是所谓的圣礼。 Sakramen itu harus ada sesuatu yang bisa dilihat, ya, diraba, dan mungkin dirasakan juga. Karena kita butuh sesuatu yang nyata seperti itu. 那圣礼呢，就是需要有一个可以看得见、摸得着或者感受得到的，让我们能够真正的去领会。 Nah, mungkin saudara saat ini ada yang mulai bertanya-tanya, loh Pak Pendeta, GKI kok enggak mencelupkan orang ke dalam air? 那可能这时候呢，弟兄姐妹们就开始问了：牧师，为什么印尼基督教会没有实行这个浸礼呢？ Makanya di awal tadi saya katakan Yohanes Pembaptis kalau dia bangkit dari kubur dan melihat baptisan orang GKI, dia akan bingung saudara. 这就是为什么我一开始讲到，可能施洗约翰从死里复活的时候，看到印尼基督教会在洗礼的时候，哎，为什么不是用浸水礼呢？ Bahkan saya meyakini orang-orang yang menjadi percaya karena baptisan para rasul berikutnya, ini juga dibaptis dengan cara yang dilakukan seperti Yohanes Pembaptis. 而且我也相信，在之后那些被使徒们侍奉的那个果效的人，他们受洗的时候呢，使用的方法跟施洗约翰的是一样的。 Jadi kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata secara terminologi atau asal kata, baptis itu sebenarnya memang selam, benam atau celup, bukan percik. 那如果我们从数学方面来看，这个 baptizo 就是这个施洗的操作呢，应该是用浸泡浸在水里的，而不是用点水。 Jadi sekali lagi secara terminologi, asal kata, ini memang kurang pas sebenarnya. 确实，如果按照这个术语就是词根来看呢，这不是太恰当。 Namun demikian saudara, GKI memilih pembaptisan dengan cara percik. Saudara tahu kenapa? 但是呢，除此这个以外，为什么这个印尼基督教会选择用点水礼呢？ Sudah berapa tahun, tahu nggak artinya saudara? Mengapa 你 dipercik? 们看了几年以后，你们知道吗？当中的含义？ Itu mengacu pada para imam yang memercikkan mezbah dengan darah kurban. 那是从这个祭司们他们将这个所献的祭的血站在这个祭坛上 Nah, dengan 的缘 dipercikkan, 故。 maka mezbah itu menjadi kudus dan bisa dipakai untuk mempersembahkan kurban. 沾了血以后的这个祭坛呢，就变得了洁净，可以在上面献祭了。 Nah, saudara, bagi saya baik baptis dengan cara mencelupkan maupun memercikkan ini merupakan dua pilihan teologis yang berbeda, tetapi esensinya sama. 所以无论是浸水礼或者是点水礼呢，虽然他们在操作上不一样，但是当中的含义本质上 Karena 是一样的。 makna spiritualnya adalah kita terhisap menjadi umat Allah yang dikuduskan dan disucikan
melalui darah Kristus. 因为它当中的这个属灵的含义呢，意思就是我们通过耶稣基督的血，我们得以洁净，可以成为上帝的子民了。 Nah, di akhir khotbah ini saya mengajak saudara untuk menanti dengan aktif pakai 2 cara. 那通过今天的讲道，我要邀请弟兄姐妹们，我们以积极的心来等待，用2个方法。 Saudara dibaptis atau disidi berapa tahun yang lalu, silakan saudara mengingat kembali. 弟兄姐妹们可以回想你当初受洗或者坚信里已经几年了。 Saudara bisa merasakan misalnya ada air atau mungkin pendeta yang menumpangkan tangan, itu adalah sakramen yang saudara terima, itu saudara sudah dibaptis atau disidi. 你们可能可以再回想当初牧师用水给你们受洗的那个过程。 Nah, kita mendapatkan keselamatan lalu dibaptis, itu tidak berhenti pada keselamatan saja. 我们得到了救赎之后，我们受洗，但是我们的这个救赎不只是停止在救赎而已。 Nah, kita harus mengerjakan keselamatan itu dalam bentuk pertobatan. 而是我们要执行这个救赎，就是通过我们的悔改。 Nah, saudara, mari kita evaluasi apakah hidup kita pasca sidi atau baptis itu sungguh-sungguhkah kita telah hidup dalam pertobatan? 所以弟兄姐妹们，我们需要再去一次考察，是否我们在受洗或者坚信里以后的生活，真正的与这个悔改相称。 Menanti dengan aktif artinya mari kita memperbaharui kembali komitmen untuk hidup dalam pertobatan kita. 那积极的等待的意思呢，就是我们再一次更新我们的悔改。 Cara kedua yang saya mau tawarkan adalah mari kita bermain air, saudara. 那第二个方法呢，就是我要推荐弟兄姐妹们玩水。 Air itu ada di mana-mana, saudara. 水到处都是， Kita minum air, 我们喝的是水， tubuh kita juga mengandung air. 我们的身体里面也有水， Kita makan nasi, di dalamnya juga ada air. 我们吃的饭里面也有水， Kita memasak juga pakai air. 我们做饭也需要水， Cuci tangan pakai air. 我们洗手也需要水， Cuci wajah, cuci rambut, cuci tubuh pakai air. 我们洗脸、洗头、洗身体都需要水。 Nah, karena air ini ada di sekitar kita, mengapa kita nggak pakai sebagai sarana pertumbuhan rohani kita? 因为这个水无处不在，那为什么我们不要借此来成为我们成长的一个媒体呢？ Saya mengajak kita untuk tidak hanya menjadikan air sebagai untuk membersihkan tubuh. 我要邀请我们把水不要只是当做洗身体的一个工具而已， Tapi kita menggunakan air untuk sarana pertumbuhan rohani kita. 而是我们可以使用水成为我们成长的一个工具。 Ya, saya bukan berencana untuk menghidupkan kembali tradisi Yudaisme dalam Kristen. Ya, sudah bukan di situ intinya. 那我不是想要再回复那个基督教的那些进水礼， Tapi ada cara-cara praktis yang bisa kita pakai supaya kita terjaga tetap hidup dalam pertobatan. 而是我们可以找一些比较容易操作的事情，使我们的生活与这个悔改有关。 Misalnya, saudara, 比如说， saudara mencuci tangan di wastafel, 弟兄姐妹们在洗脸盆洗手， ya, dengan air mengalir. 用这个水洗 Nah, 手。 mengapa kita nggak begini, ya, saudara? Sambil kita mencuci tangan dan tangan kita menjadi bersih, kita berkata, Tuhan, bersihkan tangan saya, bukan hanya dari kekotoran fisik, tapi juga dari tangan yang saya lakukan nggak benar. 那可以，我们边洗手的时候，我们也可以边祷告说：上帝，让我所洗的手不只是变得干净而已，但是也让我所用手做的一切事情也合神心意。 Nah, waktu kita mencuci kaki kita, membasuh atau membaptis kaki kita, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan bersihkan kakiku dari melakukan hal yang nggak benar di hadapan-Mu. 当我们洗脚或者是给我们脚施洗的时候呢，我们可以边祷告说：主啊，让我的脚离弃所有的恶行。 Nah, sambil kita misalnya berkumur ya, pakai air, mari kita sambil berkata, Tuhan bersihkan mulutku ini bukan hanya dari kuman, tetapi dari perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak memuliakan nama Tuhan. 那当
当我们用水漱口的时候呢，我们也可以向上帝祈求说：主啊，不只是让这个水不只是来清洗我嘴里的那些细菌，但是也让我的嘴远离那些不好的言语。Nah, selama saya mempersiapkan khotbah ini, saya melakukan, saudara. Saya mencoba melakukan hal tersebut. 那在我预备这个讲道当中呢，我也尝试去这样做。Ini menjadi semacam ritual yang baru bagi saya. 那这个呢，对我来说成为一个新的传统。Tetapi ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi berlanjut pada sebuah kehidupan yang konsisten dengan ritual itu. 但是这个不只是成为一个传统或者礼仪，而是导致让我们的生命呢跟这个礼仪有一贯性。Lakukan hal ini dengan setiap hari. Inilah cara praktis kita menantikan Tuhan dengan aktif. 我们要每一天这样实行，这样的话呢，我们就可以积极性的去等待。Tuhan memberkati kita. 上帝祝福大家。 Amin. 阿门。 Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah menyapa kami, mengingatkan kami melalui peristiwa baptisan Yohanes Pembaptis yang membaptiskan orang-orang yang datang, ingin dan rindu untuk hidup dalam pertobatan, dan mereka dibaptis oleh Yohanes, hamba-Mu yang setia, yang melakukan tugasnya sampai mati. Tuhan, kami diingatkan akan baptisan ataupun CD yang kami terima bertahun-tahun yang lalu. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh diingatkan agar kami boleh kembali memulihkan hati kami, memulihkan tangan kami, membasuh tangan dan kaki kami, membasuh mulut kami, tubuh kami, agar kami sungguh-sungguh punya komitmen untuk hidup dalam pertobatan. Sembari kami menantikan Kristus datang kembali, sehingga Engkau boleh mendapati kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, yang konsisten dengan komitmen kami, dengan baptisan kami, dengan pertobatan kami. Kami saat ini juga terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk kekerasan yang dilakukan di Sulawesi Tengah Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu buat negeri kami ini Tuhan, tidak henti-hentinya peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi di negeri kami. Tuhan tolong supaya kami bisa terus memohon kepada-Mu, supaya Tuhan pakai setiap pemimpin negara, aparat, lembaga-lembaga agama, supaya boleh terus dengan konsisten menyerukan ajaran-ajaran yang damai, ajaran-ajaran yang saling mencintai, menerima dan bertoleransi terhadap perbedaan yang ada. Dan kiranya Tuhan berikan ketelitian, kejelian bagi para pemimpin negeri kami untuk boleh meringkus, untuk boleh membasmi segala macam gerakan radikalisme yang ada di negeri kami ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami menaikkan doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah dengan bangkit berdiri bersama umat gereja di segala abad, segala zaman, segala tempat, kita mengakui iman kita menurut baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 弟兄姐妹们，我们与过去、现今、将来的信徒一起回想当初受洗的信仰，我们一起宣告使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本都比拉多手下受难，
被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat jemaat sekalian berikan melalui cara transfer ataupun dikumpulkan ketika ibadah onsite diserahkan kepada gereja. Firman Tuhan yang melandasi persembahan pada hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang 9 sampai yang ke-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah dengan rela hati kita memberikan persembahan yang melambangkan pemberian hidup kita untuk dipakai Tuhan. Mari kita menaikkan pujian KPPK 279 memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu.我不愿再虚度其身，我曾也是我成，多少机会已流逝，已经不能再等待。何生心意，何生心意，这是我心所求，愿主坚定我心。Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat hari ini kami telah memberikan sedikit apa yang kami punya Tuhan. Biarlah ketika kami memberi itu merupakan satu pelambangan kami siap dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, meskipun kami memberinya mungkin tidak dalam jumlah yang banyak, biarlah itu dapat memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan kepadamu, ini doa kami. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita meneruskan ibadah kita di dalam keseharian kita. Mari sebelum kita mengakhiri, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan kiranya persekutuan, kekuatan, hikmat, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai keseharian saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha.